Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa dan tinggalkan pendapat Anda di ruang komen. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada panel Mahkamah Persekutuan yang mendengar rayuan kes SRC Najib Razak tahun lepas, kata Peguam Bela Utama bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu sidang 5 hakim tertinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sabli bahawa suami Tengku Maimun, Zamani Ibrahim, telah membuat naik siaran Facebook pada 2018 sejurus selepas pilihan raya umum ke-15, pilihan raya umum ke-14. Semasa perbicaraan hari ini, permohonan Najib untuk menyemak semula terhadap keputusan bangku tertinggi pimpinan Tengku Maimun sebelum ini untuk menolak rayuan SRC-nya pada 23 Ogos lepas, Syafiee mendakwa bahawa siaran dalam talian menyalahkan Perdana Menteri itu atas kejatuhan syarikat pelaburan negara Malaysia 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC. Menteri Kewangan diperbadankan MOF INC memiliki sepenuhnya kedua-dua 1MDB dan SRC. Najib ketika itu juga Menteri Kewangan. Peguam itu mendakwa terdapat kegagalan korium kerana Tengku Maimun mendengar rayuan itu sedangkan suaminya pernah mengkritik Najib melalui catatan media sosial itu. Kecaman teruk beliau, suami Tengku Maimun terhadap Najib pada 2018, sebaik sahaja keputusan pilihan raya diketahui. Ia hampir satu perayaan di FB, kata Syafiee di hadapan sidang hakim. Panel itu turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong, Rodzaria Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Syafiee berhujah terdapat konflik kepentingan berikutan hubungan rapat antara suami dan isteri yang mana rata-rata pasangan suami isteri berkongsi pendapat. Peguam itu juga berhujah bahawa siaran FB itu serius kerana ia telah dialih keluar pada Ogos tahun lepas. Perkara itu telah dibangkitkan pada 23 Ogos tahun lepas dan ini sepatutnya dipertimbangkan dengan lebih serius kerana ia merupakan kegagalan korium, kata Syafiee merujuk kepada sidang panel hakim tertinggi ketika itu yang menolak permohonan pasukan pembelaan berhubung Tengku Maimun mengenai perkara yang sama pada hari sebagai keputusan rayuan SRC. Sementara itu, peguam berkenaan juga berhujah bahawa sidang Hakim Mahkamah Persekutuan ketika itu tidak melakukan sebarang analisis fakta terhadap 94 alasan rayuan oleh Najib. Syafiee berhujah bahawa panel terdahulu gagal mempertimbangkan mana-mana daripada 94 alasan rayuan. Peguam itu mendakwa bahawa perjumlahan 94 alasan rayuan oleh mahkamah sebelum ini terkandung dalam hanya 3 perenggan daripada penghakiman 8 muka surat. Tiada alasan diberikan, tiada penilaian dan analisis fakta dan undang-undang serta hujah dalam 94 alasan petisyen rayuan, kata peguam itu. Syafiee berkata panel hakim yang lepas itu gagal menilai alasan rayuan kerana Najib kemudiannya mempunyai perwakilan undang-undang yang tidak berkesan. Syafiee merujuk kepada keengganan panel sebelum ini untuk memberikan penangguhan 3 hingga 4 bulan perbicaraan rayuan supaya pasukan peguam Najib ketika itu yang terdiri daripada Peguam Hisham Tepoteik antara lain dapat mempunyai lebih banyak masa untuk menyediakan rayuan. Syafiee berkata, mahkamah ketika itu menolak permohonan untuk Hisham melepaskan diri daripada mewakili Najib semasa pendengaran rayuan tahun lepas. Atas alasan Hisham tidak dapat mengemukakan penghujahan kerana tidak mempunyai masa untuk membuat persediaan. Syafiee menegaskan ini mengakibatkan situasi di mana peguam Najib ketika itu tidak dapat mengemukakan sebarang hujahan, manakala mahkamah tertinggi ketika itu sebaliknya mendengar hujahan
daripada pihak pendakwaan yang merupakan responden dalam rayuan. Dalam pada itu, peguam itu juga berkata ini sama dengan mahkamah ketika itu mendengar pihak pendakwaan dan bukannya pihak Najib. Peguam itu berkata, Mahkamah Tertinggi Negara sebelum ini boleh mempertimbangkan sekurang-kurangnya sebahagian daripada 94 alasan rayuan dengan mendakwa bahawa 44 daripadanya sudah menjadi alasan yang kukuh yang boleh menyebabkan Najib dibebaskan. Hakim berkata, ini bukan rayuan. Bagaimanapun, semasa perbicaraan semakan SRC hari ini, Ong telah mengingatkan Syafi'i bahawa prosiding itu bukan rayuan. Ong berkata demikian apabila penghujaan Syafi'i tersasar daripada isu prosedur menangani rayuan Najib terhadap merit sabitan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2020 terhadap Najib. Nampaknya anda lebih mendalami merit dan bukannya prosedur. Tidak perlu pergi ke sana. Bagi kami ia tidak relevan. Anda sendiri berkata dengan jelas, hujah anda untuk semakan sekarang sedang dalam proses. Tetapi menangani alasan Mahkamah Tinggi adalah atas merit. Fokus sahaja pada proses. Ini bukan rayuan, kata Ong. Syafi'i telah menyelesaikan penghujaannya petang ini dengan prosiding Mahkamah Tertinggi menangguhkan prosiding hari ini ke pagi esok. Timbalan Ketua Pendakwa Raya V. Sitham Baram dijangka setelah menamatkan rayuannya di hadapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, Najib telah memohon sidang panel hakim di Mahkamah Tinggi Negara sekarang untuk mendengar semakan berhubung sabitan kes yang melibatkan 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pengubahan wang haram yang melibatkan 42 juta ringgit dana daripada SRC. Najib ketika ini sedang menjalani hukuman penjara di Kajang dan dia turut mengusahakan pembebasannya di luar badan kehakiman, antaranya petisyen pengampunan diraja serta petisyen di hadapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya.